penjawat awam akan menerima kenaikan tangga gaji 15%. Bukan esok, tapi 1 Disember nanti. 1 Disember nanti maknanya ianya akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Ya? Yang memecah belahkan kita, menanam bibit kebencian dan fitnah. Kerana bila diberi amanah, ujian yang Allah berikan kepada kita, bila laksanakan amanah, semasa kita berkuasa lah kita laksanakan. Besok bila saya pencin, saya jerit itu tak betul, ini tak betul, tak ada makna lagi. Cuba kau tengok perangai ni pemuda PAS ni. Bulan 8 hari tu bila kerajaan umum gaji pejabat awam naik bulan 12 nanti. Kerajaan gunakan rate gaji sewaktu zaman Tengku Abdul Rahman dulu. Okay, bahaya. Assalamualaikum. Kadar gaji minimum naik daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan mulai 1 Februari 2025. Ini yang diumumkan di dalam belanjawan 2025. Tapi yang aku hairan, kenapa pemuda PAS Malaysia dia post macam ni? Hairanlah sebab sewaktu mereka jadi kerajaan dulu, adalah seorang timbalan menteri daripada PAS ni. Okey, kita patah balik pergi ke bersama dengan Wan Hadi soal gaji, kenaikan gaji. Okey, kenaikan gaji RM1,700 beban kepada majikan. Komen daripada pemuda PAS Malaysia. Jom kita dengar respon daripada Wan Hadi. So, respon kepada ni pemuda PAS berpemikiran. Kalau satgi dekat dalam ni ada Syafiq Anwar. Syafiq Anwar menceritakan apa tau? Ada satu posting ni, okey. Timbalan Menteri PAS cadang kurangkan gaji pekerja tempatan daripada RM1,500 kepada RM1,200. 8 Oktober 2021. Ini benda berlaku dan pernah kenyataan ini dikeluarkan oleh pemimpin PAS. Jadi jom kita dengar apa respon daripada Wan Hadi. Cuba kau tengok perangai ni pemuda PAS ni. Bulan 8 hari tu bila kerajaan umum gaji pejabat awam naik bulan 12 nanti. Ramailah rakyat Malaysia yang kerja sektor swasta ni pakai mengeluh, merayu pada kerajaan, minta kerajaan bagi juga perhatian kepada ni sektor swasta ni, jangan fokus pada sektor awam semata-mata. Datuk Seri Anwar sebagai seorang Perdana Menteri, ketua yang mendengar denyut nadi rakyat, maka Datuk Seri Anwar kajilah, buatlah apa yang patut. Datuk Seri Anwar umum gaji minimum pekerja swasta akan naik daripada RM1,500 kepada RM1,700 bermula Februari 2025 nanti. Bila kerajaan dah umum gaji pekerja swasta naik, tiba-tiba ada pemuda PAS ni buat kecoh, kata kenaikan gaji ini beban kepada majikan, masalah kepada majikan, kerajaan tak fikir panjang, menyusahkan orang. Aku nak nasihatlah kepada pemuda PAS. Lebih baik korang semua pemuda PAS daripada korang duk komplain apa yang tengah kerajaan buat ni, kau pergi desak dulu PAS untuk ubah sistem gaji guru-guru pasti itu dulu. Gaji sektor swasta hari ni dah cecah RM1,700 dah. Tapi gaji guru-guru pasti ni masih lagi bawah RM1,000, kau tahu tak? Bawah RM1,000-nya dengan tak ada KWSP-nya, tak ada pelindung apa-apa langsung gini. Kau ingat apa? Kau ingat dia orang ni apa? Tak makan. Tak ada tanggungjawab, tak ada tanggungan. Allah Akbar. Lepas ni aku haraplah kerajaan lebih tegas jugalah dengan majikan. Ni sebab bila kita baca reaksi-reaksi, komen-komen daripada netizen ni, mereka masih adalah yang mengeluh sebab ramai sangat majikan-majikan kat luar ni yang tak selaraskan semua gaji pekerja. Masih ada lagi yang offer gaji bawah RM1,500 sebelum ni. Okey, jadi dekat sini aku nak ucapkan terima kasih sangat-sangatlah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bulan 12 nanti pejabat awam akan dapat rasa kenaikan gaji. Dan bulan Februari tahun depan pula ni, geng-geng sektor swasta pula yang akan rasa naik gaji. Alhamdulillah, benda baik kita sokong. Ini bukan soal politik, benda-benda yang baik sokonglah. Sokonglah. Kerajaan gunakan rate gaji sewaktu zaman Tengku Abdul Rahman dulu. Okay, bahaya. Assalamualaikum. Kadar gaji minimum naik daripada RM1,500 kepada RM1,700 sebulan mulai 1 Februari 2025. Ini yang diumumkan di dalam belanjawan 2025. Tapi yang aku hairan, kenapa pemuda PAS Malaysia dia post macam ni? Posting seolah-olah pro kepada majikan. Tapi sebenarnya tak hairanlah sebab sewaktu mereka jadi kerajaan dulu, adalah seorang timbalan menteri daripada
PAS ni, dia umumkan ataupun dicadangkan supaya gaji minimum diturunkan daripada RM1,500 kepada RM1,200. Dan bila aku baca rata-rata komen dalam posting ini, ada yang beranggapan sekiranya gaji minimum dinaikkan, maka ia menjadikan beban kepada majikan. Apabila beban kepada majikan, cost overhead naik dan sebagainya, maka barang itu akan dinaikkan harga. Itu logik yang dia pakai. Kalau macam tu, saya nak cadangkan supaya kerajaan gunakan rate gaji sewaktu zaman Tengku Abdul Rahman dulu. Barulah harga barang tak naik, betul tak? Kalau pembangkang hari ini berfikiran untuk pro kepada majikan, jadi kita tak hairanlah sekiranya mereka ada usaha nak kurangkan gaji minimum waktu mereka jadi kerajaan dulu. Dan sebenarnya, kalau jadi menteri sekadar untuk memikirkan bagaimana cara nak kurangkan gaji minimum, siapa-siapa pun boleh duduk jawatan tersebut. Sebaliknya, kerajaan hari ini memikirkan bagaimana nak naikkan gaji daripada RM1,500 kepada RM1,700 dan memikirkan bagaimana cara rakyat dapat menikmati gaji tersebut. Jelasnya, ini barulah boleh dipanggil sebagai satu usaha daripada sebuah kerajaan. Sekadar nak turunkan gaji, siapa-siapa pun boleh buat. Aku cadangkan kepada PAS supaya jangan bawa masuk pemikiran politik kamu semasa kamu jadi kerajaan. Kalau tak susah. Sebab kita semua sedia maklum, gaji guru pasti pun di sekitar 600 hingga 900 je. Walaupun kita ni dah berada di tahun 2024 dan nak masuk 2025 dah pun. Kalau macam ni lah cara mereka berfikir, maka jauh lagi lah harapan kita nak mengangkat mereka jadi kerajaan. Assalamualaikum. Ciao. Alright. Okay. Itulah soal kenaikan gaji. Saja aku nak selitkan juga daripada Mak Jargon. Mak Jargon, kalau hampa ingat mula-mula Perdana Menteri mengumumkan kenaikan gaji penjawat-penjawat awam. Apa dia kata? Adakah ahli-ahli parlimen di dalam parlimen tidak bersetuju kerajaan menaikkan gaji penjawat awam? Adakah tidak bersetuju? Kalau tak bersetuju, wajib tendang buang mereka ni. Tadi mengumumkan yang penjawat awam akan menerima kenaikan tangga gaji 15%, bukan esok tapi 1 Disember nanti. 1 Disember akan ada kenaikan gaji. 1 Disember nanti maknanya ianya akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Jadinya kepada para penjawat awam, belum tentu lagi belanjawan daripada kerajaan ini akan diluluskan 1 Disember kelak. Individu inilah yang ingin sabotaj belanjawan 2025 diluluskan. Berita buruk kepada pengundi-pengundi Kuala Kubu Baru. Walaupun Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tadi mengumumkan yang penjawat awam akan menerima kenaikan tangga gaji 15%, bukan esok tapi 1 Disember nanti. 1 Disember nanti maknanya ianya akan masuk dalam belanjawan 2025. Apakah Datuk Seri Anwar Ibrahim rasa yakin beliau dapat luluskan belanjawan ini? Ya? Kami sangat-sangat yakin. Depa ni cerita dah, geng-geng pembangkang ni, depa tengah takut. Depa tengah takut apabila kerajaan dapat buat sesuatu yang depa tak mampu buat. Dan tekad Anwar Ibrahim, hari ni dia pegang jawatan, dia tak mau bila dia dah tak jadi Perdana Menteri, dia tak mau, dia duk menjerit, dia duk melalak minta kerajaan buat sesuatu. Hari ni ada kuasa, dia nak buat siap-siap. Kan alhamdulillah, saya akan jelaskan dalam belanjawan kos sebenarnya yang mencecah lebih bila dilaksanakan mencecah lebih dari 10 bilion ringgit satu tahun. Jadi saya harap saudara faham kekangan dan kesungguhan rakan-rakan pimpinan kerajaan untuk menjamin supaya rakyat, keluarga kita yang berkhidmat bagi pihak kita, bagi pihak negara, itu diberikan pengiktirafan yang sebaiknya.
Dan saya harap juga jangan ada bulan Disember ini syarikat-syarikat, kedai-kedai yang mengambil kesempatan kerana kita naik secara berfasa dan tidak harus memberi tekanan kos harga barang keperluan, terutamanya makanan. Dan badan-badan penguatkuasaan, Kementerian KPDN, HEP umpamanya akan bertindak lebih tegas melalui rakan-rakan pegawai penguatkuasaan. Saudara-saudari, saya ambil kesempatan ini pertama menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan semua. Jadilah benteng negara sesungguhnya. Pertahankanlah dasar-dasar kita dan janganlah beri ruang kepada musuh-musuh membisik hal-hal yang memecah belahkan kita, menanam bibit kebencian dan fitnah. Kerana bila diberi amanah, ujian yang Allah berikan kepada kita, bila laksanakan amanah, semasa kita berkuasa lah kita laksanakan. Besok bila saya pencin, saya jerit itu tak betul, ini tak betul, tak ada makna lagi. Sekarang ada kuasa. Setelah jalan liku-liku, saya jerit itu tak betul, ini tak betul. Bila saya pencin, saya jerit itu tak betul, ini tak betul, tak ada makna lagi. Sekarang ada kuasa. Setelah jalan liku-liku yang susah payah, perit mau, keluar masuk Sungai Buloh, inilah masa saya bersama rakan-rakan saya berikan khidmat yang sebaik mungkin. Apapun cercaan, penghinaan dan fitnah tidak mengganggu fokus saya. Bangunkan negara, selamatkan negara, angkat darjat rakyat dan negara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya Perdana Menteri Malaysia sebelum dia naik jadi Perdana Menteri, dia punya perjalanan dia liku-liku, pi sana pi sini, naik mahkamah turun, tak tahulah beratus kali naik turun mahkamah. Ini satu-satunya Perdana Menteri kita hari ini. Tak ada seorang Perdana Menteri dia duk kena hadap seperti mana Perdana Menteri kita hari ini. Dan apabila Allah izinkan dia naik jadi Perdana Menteri di zaman teknologi, handphone, TikTok, YouTube, Facebook, segala media-media ada, ujian cabaran dia sangat-sangat besar. Now, dia punya Anwar Ibrahim, dia tak perlu cakap banyak, dia tak perlu, dia just fokus buat supaya dia turun daripada jawatan Perdana Menteri nanti, dia tak merungut, dia tak mendesak apa yang dia duk desak selama ni. Jadi itulah, aku rasa kita habis soal belanjawan. Kita harap tak ada masalah apa-apa. Kerajaan dapat buat yang terbaik dan juga kerajaan dapat buat yang lebih baik dan dapat menawan hati-hati rakyat, insya-Allah. So, sekarang sudah hampir 2 jam. Kita dah masuk soal ni, soal tu. Okey. Kebetulan tadi kita berada di dalam keadaan mak jargon. Sebelum kita masuk respon orang-orang UMNO kepada Samsul Iskandar, jom kita masuk lagi kepada mak jargon. Mak jargon. Kalau ditanya dalam banyak-banyak MP mana yang paling banyak idea? Sudah tentu orang akan sebut MP Macang. Ya, tak lain tak bukan si Wan Ahmad Faisal. Mana kan tak? Lepas satu-satu isu dia tampilkan dan hujahkan demi menunjukkan kebijaksanaan yang dia ada. Kononnya nak tunjuk dia lah pembangkang yang paling hebat check and balance. Nak tunjuk dia lah yang terpaling luar kotak. Tapi itulah, Wan Faisal tetaplah Wan Faisal. Sesuailah dengan nama jolokan yang diberikan kepadanya iaitu Mak Jargon. Dulu dia boleh bagi solusi kat kerajaan untuk pulihkan ekonomi dengan cetak duit banyak-banyak. Sedangkan kalau cetak duit banyak-banyak tu boleh naikkan inflasi. Lepas tu dia tak habis-habis ke sana kemari mainkan isu GIP BlackRock. Siap petik sumber surat layang dalam parlimen pula tu. Mendapat satu surat layang daripada orang dalam KWSP yang cuba menjelaskan kepada rakyat Malaysia siapa dalang sebenarnya selain daripada Khazanah dan KWSP yang benar-benar push the deal berkenaan dengan MHB ini. Tak cukup dengan tu, dia kritik. Cakap pakaian kontijen kebangsaan semasa upacara perasmian Olimpik Paris baru-baru ni lebih kepada wad hari raya. Kononnya pakaian tu tak menyuntik semangat untuk acara sukan berprestij. Sedangkan dari zaman Olimpik Barcelona 1992 lagi, ketika tu mungkin dia baru berusia 2 tahun. Kontijen Malaysia berpakaian Melayu dah bertengkolok berjalan di pentas dunia. Dah lama dah pun. Terbaru ni,
Dia mainkan pula isu Dewan Kuliah tak sepatutnya jadi Dewan Perkahwinan. Disalahkan PM Datuk Seri Anwar dan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir dalam hal ni. Siap cakap, Karut betul lah otak Wan Ahmad Faisal ni. Karut betul lah. perkahwinan di Dewan Kuliah tu sesuatu perkara yang tak beradab. Sedangkan, sudah bertahun lamanya orang buat kenduri kahwin di dewan-dewan ilmu seperti itu termasuklah di sekolah-sekolah dan universiti-universiti. Tak menjadi salah pun kalau upacara perkahwinan tu tak mendatangkan kemudaratan kepada penuntut-penuntut di institusi tu. Memanglah Dewan Kuliah tempat penyebaran ilmu berlaku. Sama juga macam sekolah. Tapi, sekolah pun dah bertahun-tahun jadi tempat orang membuang undi setiap kali pilihan raya menjelma. Jadi, apa bezanya dengan kes Dewan Istek ni dibenarkan perkahwinan berlaku di Dewan Kuliah tu? Sekurang-kurangnya, bolehlah juga mereka tambah pendapatan pihak institusi tu kan? Wan Faisal ni mungkin terlalu nak tunjukkan pada masyarakat, khususnya penyokong-penyokong dia, yang dia sangat bijak dan mengagumkan. Tapi, dia tak sedar. Semuanya musnah akibat sikap dan fahaman jargonism yang dibawanya apabila ia sudah menjadi semakin parah. Kalau kat depan pengundi-pengundi di Macang tu, mungkin dia dipuja-puja, diangguk-anggukkan saja. Tapi, kalau kat depan pemimpin politik, pakar-pakar ekonomi, malah rakyat kat bandar ni, ternyata tak. Semuanya hanya mentertawakan je melihat betapa kurang bijaknya Wan Faisal ketika ni. Kena ingat, jargon ni adalah jargonism. Macam Mahadirism. Jargonism. Sangat-sangat berbahaya untuk negara kita. Orang, salah satu jargon ni aku pun tak faham lah perangai dia ni, bukan nak kata huduh ya amat. Segala mak nenek dia nak petikai, segalanya dia ada nak petikai. Ini kuliah. Di dalam kita ambil lah universiti ke kolej mana-mana, dia ada satu dewan besar dia. Jadi bila dewan dia duk tak pakai, ada tarikh orang duk nak sewa dewan tu. Sekurang-kurangnya bila sekolah tu ataupun kolej tu dia bagi sewa dewan dia 1 hari 2 hari, kurang-kurangnya dapat juga tambah pendapatan kepada kolej ataupun sekolah tu. So apa masalah? Tapi dipertikaikan oleh jargon di dalam kolej universiti ke apa ni, buat majlis perkahwinan di dalam dewan tu. Jadi apa jenis otak jargon lah. Mungkin dia ni selamat datang dekat bumi kot. Mungkin dia baru sampai bumi Malaysia kot.